Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu bagi markah dulu bagi siapa yang masuk tepat waktu. Okey, sekejap. Okey, kalau ikutkan tadi yang masuk kelas sebelum 12.30 adalah Anis, Natasha. Okey, cikgu bagi 2 markah untuk punctual. Ini tak ada. Hari tu cikgu dah masuk, kenapa tak ada? Kalau masuk kelas tepat waktu, cikgu akan bagi 2 markah lebih sebab cikgu nak semua masuk kelas tepat pada waktu. Okey, jangan nanti tunggu ini, tunggu sana, lambat pula. Okey, so kalau siapa yang masuk awal, cikgu bagi 2 markah tambahan. Okey, okey, lepas tu siapa lagi tadi? Seorang lagi, Elisa. Elisa ada? Elisa ada? Ada. Jangan masuk dah masuk tu tapi nama tak tahu kat mana. Yang masuk awal tadi, mana tepat waktu. Zafira ada? Mohon respon. Zafira mana? Ada. Ada. Okey, dapat 2 markah tambahan. Siapa yang masuk tepat waktu? Nurul Saswani. Wani ada? Ada, teacher. Okey, good. Lagi tadi siapa lagi seorang? Shanu. Shanu ke? Bukan Shanu. Saya. Syafira, sorry. Adeline. Adlin, Syafira Adlin. Sorry, bukan Shanu ada masuk tapi dia lewat 1 minit. So next lesson masuk tepat waktu atau sebelum lagi awal, cikgu dapat markah tambahan. Syafira Adlin mana? Sekejap. Ni. Okey. 2. Okey, so ni cikgu bagi markah tambahan untuk semua yang masuk tepat ataupun awal ke kelas hari ini ya. Okey. So kamu dah tahu macam mana nak semak markah anda semua kan? So ada masa tu boleh semak lah. Okey. So untuk hari ini cikgu akan sambung mengajar dulu. Okey, nanti jika sempat baru kamu buat presentation untuk kamu punya group work yang satu soalan tu. Okey. Cikgu nak teruskan untuk tajuk menyelesaikan masalah bagi indices dulu. Okey. Sebab takut nanti tak sempat habis sebab memang dah slow dah. Okey. Kalau tak sebab, okey, saya share screen dulu. Nanti kalau sempat kita bincangkan masa, sebab cikgu dah tengok dah jawapan semua grup tu dah betul. Okey, memang betul. Okey, dan tahniah kepada kumpulan-kumpulan yang effort tu, nanti cikgu bagi markah tambahan lah. Siapa yang buat dalam PowerPoint tu, buat cantik-cantik tu, ada effort tu, cikgu bagi markah tambahan untuk kerja kumpulan. Tapi ketua kumpulan kena maklum kepada cikgu lah, siapa yang ada terlibat, siapa yang tak terlibat. Siapa yang tak terlibat tu cikgu takkan nak bagi markah kat dia kan. Orang buat susah payah dia buat kerja tapi kerja tak dapat. Okey. Nampak skrin cikgu sekarang ni? Okey. Nampak. Nampak? So kita mulalah. Tak nak tunggu dah. Walaupun bukan semua yang dah masuk, biar nanti mereka tengok balik recording. Kalau tak sempat habis. Okey. So hari ini kita akan pergi bahagian yang seterusnya. Masih lagi indices, tetapi kita pergi menyelesaikan masalah. Okey. Masih lagi hukum indeks. Okey. Tapi kita pergi menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey. Hukum indeks. Okey. So seperti biasalah kita punya, tengok dulu kita punya standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Okey. So kita tengok dulu. Okey, kita imbas kembali. Okey, flashback. Okey, macam mana kita nak ringkaskan ataupun permudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks tu. Okey. So kita tengok ni semua, ni law of indices, semua dah hafal, sudah hafal ke belum? Seperti mana cikgu sebut, sudah tak ada dalam rumus. Selain rumus tak ada, semua kena hafal. Semua dah hafal ke? Cikgu nak bagi satu task lagi. Ada cuti seminggu kan, minggu depan. Tapi cuti seminggu kita ada buat kelas sekali lah. Cikgu nak kamu fikirkan cara. Macam mana lah kamu nak hafal semua hukum indeks ni. Boleh dalam BM, BI, kalau nak buat lagu pun boleh. Cipta lagu sendiri supaya bolehlah hafal sekurang-kurangnya sebahagian. Boleh? Siapa sebab ada tahu, cikgu tahu kamu semua ni kreatif ni sebenarnya. Kalau suruh buat lagu tu semua pandai, tak ada masalah. So fikirkan satu cara yang kamu mudah membantu anda untuk menghafal semua hukum ini. Okey? Fikirkan satu cara macam manalah kamu nak hafalkan semua ni. Cuba kalau boleh siapa yang dapat tu nanti cikgu bagi hadiah besar. Kalau ada effort pergi buat tu. Sebab ada cikgu nampak kamu masa kamu suruh buat pantun matematik semua boleh buat kan. Betul kan? Hari tu cikgu matematik, cikgu Fadilah suruh buat pantun matematik, boleh buat kan? Yes. Kalau ini nak hafal hukum indeks tu, fikirkan cara macam mana kamu. Kalau kamu nak Google search tu, saya pun nampak ada lah tapi tak lengkap. Mungkin kamu boleh fikirkan cara macam mana lah kamu nak hafal ni dengan menggunakan lagu. Kalau dah satu tu memang beras tu, semua boleh ikut. Nanti semua boleh hafal dengan bagusnya. Okay?
So kita pergi terus kepada contoh soalan. Okay, ini cikgu nak kita buat sama-sama. Tadi dah nak kan buat sama-sama. Okay, so kamu yang bagi tahu saya sekarang ni kita nak ringkaskan apa mudahkan ni. So apa yang kita kena tengok dulu kalau nak selesaikan soalan ni? Langkah pertama kita tengok apa dulu? Asas. Okay, asas. So asas sama tak? Sama. Sama. So kalau kita asas sama, kita tengok yang ungkapan yang sebutan yang pertama dulu. So kita nak ubahkan dia yang bentuk cert tu tukar dalam bentuk indeks. So macam mana kita nak ubah dalam bentuk indeks? Akan jadi A kuasa berapa? A kuasa 7/5. Okey, kuasa 7/5. Yang lain tu setuju ke? Apa yang Tasha kan tadi? Apa yang Tasha bagi tahu tu betul? Setuju ke? Yang lain-lain tu boleh respon ke ruangan chat. Okey, buatlah setuju. Okey. So yang seterusnya kalau darab, okey, kita tak nak ubah dulu, kita tulis dari darab dulu. Okey, yang kedua tu, ungkapan kedua. Sekarang tak nak Tasha dah, orang lain dah. Okey, orang lain tu jawab pula. Nak tukar jadi bentuk indeks. So akan jadi A kuasa berapa? Siapa nak cuba? Volunteer semua ni dapat markah lebih tau. Syafiza. -9/4. -9/4. Bagus. Okey, seterusnya. So kita nak buat apa pula? Ini adalah darab. Tambah. Ini siapa ni? Indeks. Syafira. Adlin. Okey, bagus. Okey, so tambah. So indeks tu tambah. 7/5 tambah. Dalam itu negatif, tolong buat kurungan. Indeks tu negatif. Lepas tu buat apa? Tekanlah kalkulator. Okey, ambil ke kalkulator. Tekan. So apakah jawapan di akhir tu? So apa jawapan? Okey, Zafira nak cuba. Jawapan apa? A kuasa -17/20. -17/20. Okey, yang lain tu macam mana? Sama ke jawapan dengan Zafira? Sama. Okey, adakah ni jawapan terakhir? Ada kita nak kena ubah lagi bentuk ke biar dia macam ni? Macam mana? Ini kena tukarkan kepada positif. Okey, macam mana nak tukarkan jadi positif? Macam mana nak tukar positif? Jawapan akhir tu, you orang sebut saya tulis. So jawapan akhir akan jadi macam mana? A20 A20 over 17. Are you sure? Bukan. 1/A kuasa 17/20. Yeah, 1/A kuasa 17/20. Ini baru cantik, baru positif. Duduk kat bawah dah. Ini negatif kan? Masih ini lagi negatif. Okey, ini baru tukar dia jadi positif. Rezai dah masuk ya. So yang lain-lain tu boleh faham tak kenapa boleh tiba-tiba dah jawapan jadi macam ini. Yang pentingnya langkah pertama kita tengok dia punya asas dulu. Kalau asas sama, ini darab. Indeks tu akan jadi tambah. So ini adalah bentuk cert ataupun punca. Ni 5 ni kalau punca dia akan jadi dia punya angka. Okey. Pengangka penyebut. Okey. So yang bawah tu denominator tu. Okey. Pengangka adalah yang kuasa. So 7/5. Yang pentingnya kamu tahu macam mana tukar daripada bentuk cert kepada bentuk indeks. Sebab dalam tukar dalam bentuk indeks baru kamu boleh jumlahkan dia punya indeks. Kalau dah sampai sini dah mudahlah. Tekan kalkulator saja. Okey. Yang penting ingat ini tambah tolak jadi tolak lah. Ataupun terus tekan kalkulator buat kurungan. Okey, buat kurungan. So kamu dapat jawapan ini. So bagi cantik biar dia duduk kat bawah jadi positif. Okey. Sentiasa praktiskan bagi jawapan dalam bentuk termudah. Okey, yang lain tu okey ke? Yang respon tadi 4 orang aja. Ni Natasha, Zafira, Syafira dengan siapa ni? Syafiza. Yang lain tu boleh Hazika semua tu okey ke? Maka masih lagi blur. Cikgu nak respon. Okey, bagus. Okey, so kita teruskan kepada yang hari ini iaitu menyelesaikan masalah. So kalau kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, sebenarnya tujuannya soalannya nak suruh kita cari apa? Okey, contohnya soalan macam ni lah. Okey. Kan ni kita tengok dulu statement ni. Okey, tengok dulu nanti Kak Cikgu nak kamu jawab. So kalaulah dia persamaan, dia melibatkan indeks. Okey, kita boleh selesaikan dengan menggunakan pernyataan ni. Okey. Kalaulah ini M kuasa sama A kuasa sama dengan M sama dengan A kuasa sama dengan N. Maka M adalah sama dengan N. Sebab dia punya asas adalah sama. Maka kita bandingkan dia punya indeks sahaja. Kalau ini pula dia punya asas berbeza tetapi dia punya indeks sama, maka dia punya asas A adalah sama dengan B. Nilai A adalah sama dengan B. Okey. Apabila nilai A tu mesti lebih besar kosong lah. Dan nilai A tak boleh sama dengan 1. Okey. Sekarang cikgu akan cuba share satu Jamboard. Okey, dekat ruangan chat. So cikgu nak kamu buat ikut kumpulan 2 soalan mudah sahaja dengan menggunakan apakah maksud yang di sini. Kalau asas sama, samakan dia punya indeks untuk dapatkan jawapan. Kalau dia punya asas tak sama tapi indeks sama, samakan nilai dia. Okey. Sekejap cikgu share dekat ruangan chat.
So tengok dulu sebelum cikgu sharekan link tu, kamu tengok dulu, fahamkan dulu apa yang cikgu maksudkan dalam pernyataan itu. Nanti kamu buat dalam kumpulan, okey, 1, 2, 3, 4 tu lah. Setiap kumpulan satu frame. Okey, cikgu tengah load saya punya Jamboard. Tadi lupa nak buka dulu. So, ambil masa sikit. Cikgu nak buka dulu. Okey, dekat ruangan chat dah ada dah belum? Okey, tekan dekat link dekat ruangan chat tu. Cuba jawab. 2 soalan sahaja. Kamu boleh dapat gunakan sticky note untuk masukkan jawapan. Okey, 2 soalan je. Okey, kabur lah tapi memang mudah aja. Okey. Nak bincang dalam kumpulan tu macam nak bincang, kamu boleh ambil letakkan sticky note lah. Ni macam mana, nak buat macam mana. Ketua kumpulan boleh bagi arahan. Ada 4 frame, maknanya frame 1 adalah kumpulan 1, frame 2 kumpulan 2, frame 3 kumpulan 3 dan frame 4 kumpulan 4. Kalaulah ada ahli kumpulan yang tak boleh join dalam Jamboard, jangan risau, kamu boleh type jawapan dekat ruangan chat ataupun kamu boleh WhatsApp dalam kumpulan anda. Cikgu dah suruh kamu wujudkan WhatsApp group untuk setiap kumpulan kan? Kamu boleh komunikasi dalam WhatsApp group anda. Okey, janganlah tak respon apa-apa. Okey, sebab setiap ahli kumpulan bermainkan peranan. Okey? Kamu buat WhatsApp kumpulan, respon dekat ketua, nanti mereka boleh typekan yang siapa yang boleh respon kat Jamboard, boleh typekan jawapan kat Jamboard. That is teamwork. Okey? Itu kerja kumpulan. Jangan hanya selalu yang buat kerja orang tu sahaja. Ini nanti kamu tak dapat belajar apa-apa ya. Tapi orang yang maju ataupun dah cemerlang lah, memang cemerlang. Yang tak cemerlang tu memang tak cemerlang. Cikgu nak semua pun nanti akan jadi cemerlang. Okey, so yang tak boleh tu ketua kumpulan ataupun ahli kumpulan lain boleh membantu. Okey, yang pentingnya kamu jangan senyap, tak buat apa-apa. Okey. Cikgu stop sharing ini dulu. Cikgu sharekan Jamboard. Tengok apakah yang kamu dah tengah buat tu. Kamu punya hari presentation yang hantar. Kalau sempat nanti kamu present lah. Kalau tak sempat tu kita tapi cikgu dah sema dah go through kamu punya jawapan semua dah betul. Okey, boleh. Masih lagi kosong. Okey. So ikut apa yang cikgu cakap tadi. Okey. Soalan A dengan B. Ikut pernyataan cikgu bagi kalaulah A kuasa M sama dengan A kuasa N, maka M akan sama dengan N. Maknanya kita hanya bandingkan dia punya indeks sahaja kalau asas dia sama. Kalau indeks dia sama, kita bandingkan dia punya asas untuk dapatkan jawapan. Cikgu dah terang semula dah statement yang tadi yang cikgu bagi tahu tu. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks. Teacher, saya ada problem sikit. Kenapa? Kenapa tak boleh access, tak boleh type? Internet saya lambat. Okey. Dan kalau lambat, kamu boleh buat dekat kertas, share dalam kamu punya WhatsApp group. Pesan kat kumpulan lain tu untuk tolong typekan. Ataupun you boleh WhatsApp cikgu pun boleh. Okey. Okey. Nanti cikgu tolong typekan. So, tak ada masalah. Jangan risau. Okey? Okey. Kalau kumpulan mana yang ada masalah untuk respon dekat Jamboard, bolehlah tulis dalam kertas, nanti WhatsApp kepada cikgu untuk cikgu tolong typekan dekat Jamboard ataupun ahli kumpulan lain, okey, yang ada akses yang internet tu strong tu, okey. Cikgu bagi masa sikit, cikgu nak letak time. Kalau cikgu tak bagi hadkan masa, nanti kamu ambil masa lama sangat untuk siapkan. Kejap, saya pergi balik saya punya kelas. Okey, cikgu kena letakkan timer dulu. Bagi 5 minit cukup ke? Sebenarnya mudah aje. Okey, mudah saja soalan ni. Sebenarnya ikut saja apa yang cikgu sebut tadi. Buat bandingkan indeks ataupun bandingkan asas. Bagi 5 minit lah. Okey, 5 minit. Okey, sebab kena nak bincang-bincang lagi kan. Kalau dengar nanti bunyi loceng, maknanya masa sudah tamat. Okey, laptop cikgu pun ada kadang-kadang hang ni sekarang ni. Pun tekan load. Lambat sikit. Salah pula Jamboard. Okey, ini kamu punya kerja kumpulan. Ini blur sikit. Masa saya tengok tu tak blur. Setakat ni 5 orang masuk aja. Okey, wakil lah, wakil. Okey, wakil yang bagi jawapan. Kalau ada kumpulan yang hantar melalui WhatsApp kepada cikgu tu, kena maklum cikgu ya. Sebab cikgu tak pegang handphone. Cikgu sekarang ni laptop dengan iPad saja. Masih lagi kosong slide. Semua 4 Jamboard pun masih lagi kosong. Ini dah kosong, dalam Jamboard keempat dah ada dah. Oh, Tasha dah pergi terjadi besarkan dah. Okey, kena kecilkan balik. Tak apa. At least you can see the questions. So this code that sudah jadi besar sangat, cikgu pun tak dapat nak kecilkan balik. Tak apa. Okey, biarkan saja dah Tasha, tak apa. Okey, biarkan sebab you dah type kan ada soalan di sini kan. Inilah okey. Tak perlu ikut ayat tu. You hanya terus kepada jawapan saja. Maknanya kamu 8 kuasa 6x sama dengan 8 kuasa 6 kan. So kamu hanya bandingkan dia punya
indeks sahaja untuk dapatkan jawapan. Tak payah buat ayat panjang-panjang macam cikgu. Okey, tak payah. Okey, yang ayat panjang-panjang tu cikgu nak terangkan macam mana kamu nak menyelesaikan masalah yang melibatkan indeks sahaja. Okey, so kumpulan lain macam mana? Ada yang dah hantar WhatsApp kat cikgu ke tak belum? Ada yang hantar WhatsApp ke macam mana? Ke ruangan chat. Cikgu tengok ruangan chat dulu. Okey, tak ada respon apa-apa kat ruangan chat. Okey, sekejap. Saya tengok masa tinggal berapa. Oh. Cikgu punya komputer sudah hang. Sekejap. Kena tunggu dia respon sekejap. No wonder dia tak bunyi. Lambat dah. Okey, ada lagi. 12 seconds. Okey. Sebab cikgu punya laptop pun dah mula nak mengamuk dah. Okey, masa 5 saat. Okey, nanti kita tengok jawapan lah. Siap tak siap tu, kita stop. Okey. Okey, kita tengok kumpulan mana yang dapat berjaya nak bagi jawapan. Okey, mana dah saya punya Jamboard tadi. Yang ini, okey. Ini kumpulan Tasha lah. Dia kata 8 kuasa 6X sama 8 kuasa 6 dan 5 kuasa X sama dengan 6 kuasa, 6 kuasa X. Kenapa 6 kuasa X? 6X sahaja kan? Tak ada kuasa Tasha. 6X sama dengan 6. So ini pula 2X kuasa M, 2X sama 6. So apakah? Ini sebab you tak faham. You tak faham tu. Okey, tak apa. Aduh, kenapa cikgu tak boleh bagi frame ke sebelah? Yang lain-lain tu ada respon tak? Kena tutup ni lah. Sebab dia dah hang. Kejap. Okey. So cikgu balik kepada cikgu punya. Nanti cikgu baru tengok balik lah. Cikgu tunjuk langkah kerja. Okay, sebab tengok tadi yang kumpulan 4 tu rasanya kamu tak faham. Sebenarnya nak menyelesaikan masalah, maknanya kita nak mencari nilai X tu. Kita nak mencari nilai X. Kita nak mencari nilai X tu. So untuk soalan ni, soalan tadi kan, soalan yang sama macam tadi. Okay, cikgu kena stop share ni dulu sekejap. Masalah cikgu punya laptop sudah hang. Sekarang kamu tengok, nampak tak cikgu punya screen? Nampak. Screen apa? Nampak laptop ni ke nampak yang soalan let's try tu? Align let's try. Let's try. Okay, so nanti. So ini tak ada masalah. Dia yang sebab tadi saya punya laptop sudah hang. Nampak sekarang nampak let's try ya? Okay. So yang ini, tengok ni, asas dia sama. So kita nak selesaikan, kita bandingkan kita punya indeks sahaja. Okay. Kita bandingkan indeks sahaja. So indeks tu berapa? 6X. So 6X akan sama dengan 6 lah. So apakah nilai X dia? Apakah nilai X? 6X. Tak. Apa nilai X? Kerana 6X sama dengan 6. Betul? So Satu. kita nak, yes, 1. So kita nak jadikan 6 bahagi 6. Kita nak X sahaja. So ini di sebelah sini tu kita bawa sanalah darab jadi bahagi. So 6 bagi 6. So X adalah sama dengan 1. Itu sahaja. Mudah macam tu sahaja. So itu yang tadi pernyataan tadi yang katakan kalaulah indeks kalaulah asas sama, kita hanya bandingkan dia punya indeks sahaja. Kalaulah dia punya indeks sama macam ini, indeks sama, kita bandingkan dia punya asas. Okay. So ini akan jadi 2X sama dengan berapa? 2X akan sama dengan 6M. Oh, apakah X? Tak ada 6M. Ini M sama kan? So kita hanya bandingkan dia punya asas saja. So 2X sama dengan 6. So 6 tu sama dengan berapa? 6 sama berapa? X sama dengan berapa? Sorry. 3. Yes, 6 bahagi 2 akan sama dengan 3. So inilah nilai X kita. So kita lah, kalau menyelesaikan masalah, maknanya kita nak mencari nilai X lah. Okay, boleh semua? Faham ya? Ini masih lagi soalan yang mudah, contoh yang mudah. Okay? Yang ada siapa-siapa yang masih lagi tak faham, nak cikgu terangkan balik. Semua okey ke? Angkat tangan kalau siapa yang tak faham. Sebab sekarang cikgu punya laptop sudah hang, cikgu tengah nak kena restart ke apa. So kamu kena, cikgu hanya guna satu iPad saja, saya tak tengok, cikgu tak nampak apa yang berlaku dengan you all. Kena tengok, tunggu dia respon balik dulu. Okey ya, boleh ya. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, soalan ni pula. So kalau kita nak menyelesaikan soalan ni, kita kena mencari nilai X lah. Tetapi ini soalan tu tak sama dah. Okay, so untuk yang ini, tadi soalan tadi cikgu kata, kita nak selesaikan makna kita nak cari nilai X. Okay, so nak cari nilai X, kita bandingkan dia punya asas terlebih dahulu. Asas sama tak? Tak sama. So tak sama, macam mana kita nak bandingkan dia punya indeks? So kalau tak sama, kita tak boleh banding indeks kan? Kita mesti dia punya indeks, dia punya asas sama dulu. So kita kena usahakan supaya samakan dia punya
indeks. Samakan dia punya asas. So tengok 8 dengan 32, agak-agaknya dia punya asas apa yang akan jadi sama? Asas apa? Boleh mula dengan nombor yang paling kecil, yang kedua. 2. Okey, 2. So kalau 32 adalah 2 kuasa berapa? 2 kuasa 5. 2 kuasa 5. Okey. Betul. So kita ubahlah, kita ubah dia jadi 2 kuasa 5. Jangan lupa X tu kena tulis balik. So untuk yang sebelah tu, sebab dia ada dekat bawah kan. Kalau kita nak samakan, kita tak nak kita nak sebaris, kita tak nak pecahan, kita boleh ubah dia jadi macam ini. Naikkan balik. Betul tak? Kalau naikkan balik tu akan jadi negatif dah kan? Dia akan jadi negatif X tolak 1. Betul tak? Indeks akan jadi naik negatif sebab you bawa dia naik atas. Sudah jadi tak cantik. Kalau cantik duduk kat bawah positif. Bawa naik atas sudah tak cantik, dia ada negatif. Ada satu line negatif. Okey, so 8 tu 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Okey, 2 kuasa 3. So kita lah buatlah 2 kuasa 3. So 2 kuasa 3, jangan lupa negatif tu ada lagi. Negatif 3, X tolak 1. Ini pula 2 kuasa 5X. Sekarang dia punya asas dah sama dah. So kamu nak cari X, boleh tak kamu bandingkan dia punya indeks ke tak? Sudah boleh? Boleh. Tak boleh? Ni tengok ni asas bawah ni dah sama dah. Tadi statement tadi, kalau ini A kuasa M sama dengan A kuasa N, M sama dengan N. So kita samakan kedua-dua ni lah. Okay? Samakan indeks dia, maka kita boleh tinggalkan dia punya asas 5X akan sama dengan negatif 3X tolak 1. So ini dah macam kita punya, biasa kita punya persamaan linear. Okay, persamaan linear. So kita kena selesaikan, kita kena buat apa dulu? Kena? Simplify. Bukan simplify. Sekarang dia dalam bentuk kurungan, kita kena buka kurungan tu kan. Kita kena expand dulu. Kita expand dulu baru kita boleh kumpulkan X dengan X. Dan lepas tu cari nilai dia. So ni akan jadi negatif 3X. Negatif jadi apa? Positif 3. So ini 5X. So kita kumpulkan sebutan yang serupa. Ada X tu kita bawa lah. Ini bawa sana. So 5X kalau negatif bawa sini jadi apa? Dia apa? Tambah ke tolak ke darab ke bagi? Tambah. Tambah. So 5X tambah 3X jadi berapa X? 8X. Jadi berapa? Jadilah 8 lah. So 8, so apakah nilai X anda? Apa nilai X? Ini akan jadi 8X kan? 8X. So saya nak X sahaja. X sama dengan, bawa sana nilai 8 tu akan jadi berapa? Negatif 8. Berapa? 3/8. Yes, jawapan X tu 3/8 lah. Makna kita dah selesai macam mana kita nak sudah menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan masalah bagi indeks lah. Soalan melibatkan indeks ni. Okey? Bukan susah tapi yang penting ya, kita kena usaha untuk samakan dia punya asas terlebih dahulu. Kalau asas dia tak sama. Kalau asas sama macam tadi soalan 1 tu mudah aja kan. So tak ada masalah. Okey? Boleh semua? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, cikgu dah masuk balik. Dengar. Tadi cikgu punya tu dah hang balik, cikgu pun kena tutup balik. Banyak masalah teknikal hari ni. Okey. So ini soalan yang kedua. Okey. So seperti mana sajalah. So tadi X tapi ini tak ada X kan. So jangan risau tak ada X tu, maknanya sekarang ni nak cari apa untuk soalan ni? Nak cari nilai apa? Nilai asas dia. Tak, sekarang ni soalan ni nak cari apa? Ni Nilai A. So ini untuk nak cari nilai A. Tak ada X tu maknanya kita mesti cari nilai apa boleh ubah lah kan. So sekarang ni A kuasa 5 sama dengan 245. Kita nak mencari A. So macam mana kita carikan nilai A tu? A akan sama dengan berapa? Ada dua cara di mana kalau ini kuasa, dia bawa ke sebelah kanan akan jadi apa? Root. Akan jadi root kan? Akan jadi punca kan? Punca berapa? 5. Punca 5 lah. Kamu ada kalkulator, kamu bolehlah tekan kalkulator anda, tengok berapa. Punca tu kamu kena tekan yang ada mana satu? Yang ada kat kuasa tu. Shift, kena guna shift untuk yang kuasa tu. So cuba tekan kalkulator anda. Okay, tekan shift yang tu. Berapa tu? Satu cara guna kalkulator, dapatkan punca 5. Satu lagi cara di mana kamu usahakan tekan nilai apa. Kuasa 5 akan sama dengan 243. Kamu boleh guna cuba jaya, cara cuba jaya, di mana kamu tekan kalkulator boleh mula dengan 2. Mula dengan 2, kamu 2
tekan 2 kuasa 2 kuasa 5 adakah sama dengan 243. Kalau tak boleh, cuba 3. 3 kuasa 5 adakah dia sama dengan 243. Cuba dulu. Bagi tahu saya apakah jawapan yang kamu dapat nanti. Apakah jawapan dia? Berapa kuasa 5 adalah sama dengan 243? 3 kuasa 5. 2 kuasa 5. Betul. So, apakah nilai A anda? Bandingkan. Ni dia punya kuasa sama. So, kita bandingkan asas lah. So, nilai A akan sama dengan berapa? Cikgu bukan 2, 3. Oh, bukan 2. 3 tadi ada dengar 2. Okay, so salah. So, ini adalah 3. Baik, kamu bagi tahu cikgu. Okay. So, ini adalah, jadi A akan sama dengan 3 lah jawapan dia. Itu sahaja. Susah ke senang ni? Senang. Ada kalkulator kan, boleh semak sebenarnya soalan ni, jawapan ni boleh dapat dengan menggunakan kalkulator. Kalau pandai guna kalkulator, boleh guna kalkulator untuk semak jawapan. Sebab sekarang cikgu nanti akan tunjuklah kalau sempat cikgu nak tunjuk guna kalkulator. Tapi kalau ada siapa yang tahu dah macam mana guna kalkulator untuk mendapatkan jawapan? Ada dah? Ada yang tahu dah? So nanti cikgu tunjuk sebab sekarang ni cikgu tengah restart saya punya laptop. Tak boleh juga. Walaupun I kena restart semula. Memang dah masalah saya punya laptop. Kenalah format saya rasa. Okay, so ini dah jawapan A sama dengan 3. Okay, boleh semua. Kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. Okay, ini soalan ni pula. Kalau macam ni kita nak cari dia punya X lah. Sama juga kena cari X. So tengok 27 dengan 81. Agak-agaknya asas apa yang boleh jadi sama. Kalau kamu dah biasa buat, kamu sebenarnya nampak saja kamu dah tahu dah. Sangat cepat dah kamu tahu. So 27 adalah 2 kuasa berapa? 3 kuasa berapa? Atau 4 kuasa berapa? So cuba. 3 kuasa 3. Berapa? 2 kuasa 3. Okey, so 81 pula. 3 kuasa 3. Ni 2 kuasa 3 kan? 2 kuasa 3 kita dapat 27. Okey, lepas tu 81, 2 kuasa berapa? Cik, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Kenapa cikgu asyik dengar 2 kuasa 3 je? 2 kuasa 3 tu 8 kan? So 3 kuasa 3 dapat 27. So 81, 3 kuasa berapa? Tekan kalkulator anda. Cuba. Nanti recording tu mesti tak ada bunyi sebab kalau cikgu guna iPad tu dia recording 3 tu. kuasa 4. 2 kuasa 4. 3 kuasa 4. Okey, 3 kuasa 4. So ini akan jadi 3 kuasa 4 untuk 81. Tapi jangan lupa ini adalah 3X di sini ya. Kalau tak nak keliru tu kamu buat dulu kurungan nanti baru darab masuk. So sama dengan 1. Okey. So 1 tu asas tu berapa akan jadi sama dengan 1. Tengok balik kamu punya hukum indeks tu. Apa kuasa apa mesti sama dengan 1. Ingat tak? Ingat. Apa? 3 kuasa 0. Yes, kita buatkan 3 kuasa 0. Kenapa kita nak buatkan 3 kuasa 0? Sebab kita nanti nak bandingkan dia punya indeks sahaja. Di indeks tu kita boleh jadikan satu persamaan. So asas tu kita boleh tinggalkan kalau dia punya asas adalah sama. So itulah tujuan kita kenapa nak jadikan 1 tu 3 kuasa 0. Okey? Sekarang ni semua dah asas dah sama. Asas semua sudah sama. So kita banding sahaja. So ingat ini darab, hukum indeks tu kita nak guna mana satu? Kita nak tambah ke nak darab ke macam mana? Ini maknanya adalah 3 kuasa X, 3 kuasa 3. Okay, darab dengan 3 kuasa ini akan darab, ini 4 kali 12 akan jadi, 4 kali 3 akan jadi 12X. Ini akan jadi macam ini. Tambah, yes betul. So kita guna balik hukum asas yang itu. A kuasa M kali dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Kita guna hukum indeks ini. Okey? So mesti asas mesti sama. So sekarang atas tu jadi tambah. Kita boleh buat macam ni dulu. 3 tambah 12X sama dengan 3 kuasa 0. Okey? Lepas tu baru kita samakan indeks. So indeks tu tengok atas sajalah, ambil ni saja. Kita boleh tinggalkan dia punya dia punya asas dah. So 3 tambah 12X sama dengan 0. 3 tambah 12X sama dengan 0. So kita nak nilai X sahaja. So apakah nilai X anda? Jangan silap ini kena bawa sana. Ini kena bawa sana sebab kita nak X sahaja. So akan jadi berapa? 12X sama dengan berapa? Negatif 3. Ada pelajar selalu dibuat kesilapan. Dia kata, sebab nak jaga X, dia pergi buat macam ni. Dia pergi 3 tambah, dia akan jadi terus 3 sama dengan 12X.
nanti dia punya X adalah 3/12 iaitu X sama dengan 1/4. So nanti dia akan salah lah. Sepatutnya ini akan jadi apa? Negatif 3/12. So akan jadi X paling mudah, bentuk paling mudah negatif 1/4. Kalau bandingkan ini dengan ini, so mana satu betul? Inilah kan. So inilah kesilapan yang selalu pelajar buat, di mana dia ulang silap dia careless. Okay, dia careless. Okay, dia careless maknanya dia kata pindah, dia ingat pindah. Ini pindah sana, ini lupa negatif. Lupa letak negatif di sini. Okay, so salah. So sayanglah depan ni betul-betul nanti jawapan akhir tu salah. Pindah tu. Okay, so maka akan ditolak. So masalah lah. So setakat ni boleh faham ke tak? Boleh ya? Semua? Boleh. Cikgu tak ada respon, cikgu anggap boleh ya. Kalau tak, okey. So ini teruskan pula dengan soalan menyelesaikan masalah. Okey. Soalan menyelesaikan masalah ni sebenarnya sama je. Bukan susah. Yang lain sahaja sebab dia apa? Dia bagi soalan tu dalam bentuk ayat yang panjang. Mungkin yang bentuk ayat yang panjang tu akan jadi masalah sebab kamu tengok soalan panjang-panjang kamu sudah tak nak baca, sudah takut nak jawab. Betul tak? Kalau biasanya kalau soalan macam tadi tu ringkas, simple saja tak ada masalah, kamu boleh jawab. Tapi sampailah soalan macam ni, semua tengok baca soalan pun kata tak faham-faham. Okey, sekejap. Cikgu nak tukar balik dah. Sebab saya dah restart laptop dah guna balik laptop saya. Sebab tadi saya guna iPad saja, nanti masa recording rasanya ada sebahagian yang tak ada bunyi kalau kamu tengok balik recording. Okey, so ini soalan panjang tapi seperti biasa saja, gantikan kita dapatkan apa yang ada dalam soalan, kita masukkan dalam, ini adalah rumus yang diberikan. Baca dulu, Husna. Ada Husna kelas ni. Alia Husna kelas 4 Anggrek ke 4 Esther? Cikgu tak ingat dah. Esther, okey. Saya selalu confuse dengan kelas you dengan kelas Esther. So Husna ada 1 bilion. Okey, dia dia melabur, invest walaupun cikgu guna English tu dan bahasa samalah, cikgu cuba terangkan dalam BM sebab saya dah mengajar Esther dulu, saya guna English dulu. Dia melaburkan wang itu dalam sebuah institusi pelaburan. Ini investment institution lah, institusi pelaburan. Lepas tu dia mendapat dia punya return ataupun dia punya ganjaran ataupun reward dia ada 6%. Okey. Dia dapat pulangan 600 setahun. So jumlah pelaburan dia selepas N tahun adalah, inilah rumus dia ni. Okey. Dengan P sebagai pelaburan awal, okey, dan K sebagai kadar pulangan setahun. So kita guna rumus ini, masukkan nilai sepatutnya lah. 1 tambah K kuasa N. So soalan ni, okey, apakah P? Apakah nilai yang P yang kita kena ganti masuk? Dia sudah kata P adalah investment at the beginning year. Maknanya dia ada pelaburan awal. Dari soalan ni, mana satu nilai adalah pelaburan awal? Maklumat yang ada. Ni, bukan 1,000 ni 1 million dah. 60 tu, 1 million. Okay. So ini adalah P. P anda. Okay. So K, apakah nilai K anda? Ini dia kata number of year then and K as the annual return rate. So mana satu K? Return rate. Maknanya dia punya kadar. Mana 6%. Yes, kadar 6%. So ini 6%, ini adalah K. Sekarang ni dia nak cari determine the Husna investment amount after 20 years. So apakah nilai N anda? N adalah bilangan tahun. N adalah 20 lah. Mana ini adalah kamu punya N. Sebenarnya semua ada dan nilai diberikan dalam soalan. Sebab kamu kena pasti saja mana satu nilai yang kena masukkan dalam rumus ini. So dah dapat tu kita isi sajalah. Ni 1 miliar ada 6 kosong. Pastikan masa kamu salin data tu ataupun nilai tu masuk dalam rumus tu dengan betul. Kalau salah tu nanti tekan calculator. Jawapan salah lah. K tu 6%. You kena tukar dalam bentuk peratusan. So dalam peratusan tu 6% maknanya berapa? 0.06. Yes, 6/100 kan, 6/100 sebab persen. Okay, so adalah 0.06. Kuasa N 20. So tekan calculator anda sekaligus saja. Masuk dalam kira calculator tu jangan kurang kosong. Kurang kat 1 kosong pun jawapan salah. So apakah jawapan dia? Semua. Sekarang ni tekan calculator anda. Dapat jawapan berapa?
Boleh type ke ruangan chat jawapan. Apakah jawapan tu? Semua kena tekan kalkulator. Kalau tak, kamu tak biasa dengan tekan kuasa-kuasa tu. Elisa ada kalkulator, pegang kalkulator ke semua dengar? Okey, jawapan akhir. Berapa? Tak, belum lagi ke? Okey, Syafira, jom, come. Apa jawapan dia? 3 berapa? 3.65. 6, 5? 6 6? 15844. 584. Betul ke? Macam pelik saja 3.65. Betul ke? Macam pelik. Okey, yang lain tu macam mana? Anis. Anis, Natasha dah dapat lain tu. Okey, so yang lain selain Anis dengan selain Natasha dengan Syafira, jawapan lain? Semua pakai kalkulator, tekan kamu kalkulator. Sebab kamu tak biasa tak guna kalkulator, itu jadi masalah masa exam tu. Ada masalah tak boleh gunalah, tak jumpa jawapan. Sini dapat markah satu. You gantikan tahu semua nilai ni dapat satu markah di sini. Last tu sini tak dapat jawapan betul. So sayang betul tau. Dah lah ada kalkulator tu tapi tak dapat jawapan. So, macam mana? Apa jawapan dia? Alia Dayana ada tak jawapan? Apa jawapan Alia Dayana? Apa jawapan? Bagi tahu. Adakah jawapan ni? 320. Sekejap. 320 lagi? 7135. 7135. 0.48. 0.48. Okey. So, kenapa ada jawapan yang berbeza ni? So, tengok balik Syafira. Ada cuba tekan balik tak kalkulator? Yang tadi saya semak balik. Tadi yang bagi tahu jawapan tu Wani ke siapa? Wani. Dari Wani bagi tahu kan? So, jawapan yang tepat adalah yang kat bawah ni. Okey. So, yang salah tu tekan balik kalkulator semak. So, ini dia kata dia nak investment. Maknanya ini adalah dia punya harga ataupun jumlah wang yang dia dilaburkan. So, kena bagi dalam RM. Okey. Soalan tu tak sebut apa-apa. So, ini jawapan akhir lah. Sebab kalau RM, sekurang-kurangnya kena 2 tempat perpuluhan. Sebenarnya soalan ni daripada buku teks. Okey. Tapi buku teks dia bagi dalam dia dah round off. Okey. Dia dah round off jadi bagi ini saja. Tapi tak ada masalah. So, kita kalau masa exam tu, kalau soalan tak suruh kamu bundarkan, kamu tak perlu bundarkan. Kalau dia memang ada perpuluhan, bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Kalau jika itu adalah harga. Kalau dia bukan harga, sekurang-kurangnya 4 angka bertilah. Kalau harga tu mesti ada 2 lah. 2. So, ini baru jawapan ni. Ini salah ya. Ini baru betul. Yang lain tu boleh faham? Okey ke tak okey? Lepas ni cikgu nak kamu jawab soalan dalam PDF slide pula. Sekarang ni kamu jawab. Kamu punya kamu kena tengok anda akan faham atau tidak lepas cikgu bagi contoh-contoh semua tu. Kalau tak, cikgu tak tahu juga. Cikgu bercakap je tapi kamu tak faham. Okey, cikgu nak kamu vote thumbs anda. Macam mana sejauh manakah anda faham tentang menyelesaikan masalah. Tunjukkan thumbs anda kat ruangan chat. Up ke horizontal ke thumbs down? Mana satu? Dah vote ke belum? Macam tak ada orang vote. Mana thumbs anda? Okey. Masih lagi horizontal. Latihan untuk indeks ni memang kena banyak buat latihan. Semua horizontal. Okey. Yang pentingnya semua kenalah hafal. Okey, hafal dia punya indeks. So sekarang cikgu ada 2 soalan. Okey, cikgu hantar bagi link padat. Kamu jawab. Kalau tak dapat jawab dekat padat punya slide, kamu boleh, cikgu tak nak bagi instructor. Cikgu bagilah, tak apalah, tekan dah. Kamu ingat cikgu bagi satu-satu, kamu boleh jawab. Kalau tak cepat, boleh cepat. Okay, sekejap dengan generate link. Okay, sabar. Harap cikgu punya laptop tak hang lah. Nanti hang pula susah. Okay, Alisa, why you are bad? You totally can understand lah. Okay, so this is the link padat punya link. Klik pada padat punya link. Okay, cikgu stop sharing untuk yang ini dulu. Ada 6 orang dah masuk dah. 7 dah. Okay, mana yang lain? Boleh teruskan untuk join. Kalau ada masalah untuk join ataupun kamu punya line tak berapa stable, kamu boleh
buat dekat buku latihan terus, lepas tu hantar melalui WhatsApp kepada cikgu. Tak perlu terus respon kat sini. Okey, ini menyelesaikan masalah. Okey, ini soalan yang pertama. Sila jawab. So kita maknanya kita nak cari nilai X sajalah. So samakan dia punya asas dulu, nanti kita bandingkan indeks, dapatkan nilai X. Seperti mana kan cikgu dah tadi terangkan semua tu. Buat soalan ni terlebih dahulu. Kalau siapa tak boleh buat dalam padang, kamu buat dalam kertas, lepas tu dah siap, WhatsApp cikgu jawapan anda. Okey? Okey, good. Dah mula respon. Cikgu nampak dah ada yang dah type dah. Okey, bagus. Okey. Teruskan. Nanti cikgu akan tunjuklah macam mana guna calculator. Okey, nanti cikgu tunjuk macam mana guna calculator untuk dapatkan jawapan. Kalau siapa yang nak respon dekat WhatsApp tu, mohon bagi tahu cikgu dekat ruangan chat sebab cikgu tak tengok handphone siapa yang tak nak respon dulu tu kena buat kat ruangan chat. Entah. Okey, ikutkan tadi semua horizontal lagi ya. Okey. Okey, cikgu buat timer balik. Okey, kalau tak ada timer tu nanti kamu buat aja. Okey, bagi ada masa 1.5 dah. Cikgu cuba bagi 4 minit lah. Tadi dah mula awal kan. So dengan launching tu maknanya masa tamat ya. Cikgu akan pergi kepada soalan seterusnya. Kalau dah tengah launching. Okey. Semua dapat respon dekat padang slide ke? Tuliskan nama. Kalau dah siap, ni tak ada nama siapa punya. Tak apa, cikgu tak komen lagi. Cikgu nak tengok dulu masa ada lagi. Launching tak bunyi lagi. Boleh teruskan lagi. Okey, 7 daripada 12 saja yang respon. Mana yang lain pula? Kalau nak cepat boleh buat kertas lepas tu hantar cikgu melalui WhatsApp. Okey, tadi kelas form tu biasanya buat macam ni. Okey, masa sudah tamat. Okey, let's check out the answers. Okey, masih lagi 7 orang. Mana lagi yang 12, 5 orang lagi? Ni ada kosong lagi. Aina, okey tak apa. Sebab dah masa 1.32 dah. Kalau cikgu bagi masa lama-lama tu nanti tak habis-habis pula. Okey, Elisa. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey, Elisa punya rasa betul ke tak? Ni 4. So kita tukar pada asas 4. 4 kuasa berapa? 4 kuasa 3 adalah 64. Betul ke? Check, jawab. Cikgu pun nak check. 4 kuasa 3. Okey, yalah 4 kuasa 3 64. So 4 kuasa 3. Okay, so jadi 4 kuasa 3x. So ini akan jadi 2x tolak 1. Okay. Aku punya pen sudah di restart. Saya punya annotator sudah simpan. Kena keluar balik dulu. So ini kita bandingkan. 2x tolak 1 sama dengan 3x. So ini 2x. Dia bawa sana. 3x tolak 2x. So ini negatif 1. X akan sama dengan 1. Yes, betul. Bagus. Elisa. Elisa buat sendiri ke? Ada kakak kat sebelah duduk sebelah pantu? Do on your own or how? Respond. Myself. Do myself. You do yourself not your sister sitting next to you Sure buat sendiri Okay, bolehlah cikgu bagi dia satu smiley. Okay. So orang yang seterusnya siapa? Tasha. Okay, Tasha mana silap? Jawapan X sama 3/1. Ini betul, di sini betul dah. Okey, ini dah dapat markah di sini. Kamu tahu samakan dia punya asas. Di sini silap di sini pun salah. Ni salah. Ni type salah. Dia dah terus salah. 2x tolak 1 ni, Tasha. Nampak tak? Lepas ni memang ini betul lah 3 kuasa X. Ini silap di sini. Tengok salin salah ni. Ini sepatutnya 2x tolak 1 sama dengan 3x. Ini kamu silap dia. Ini dah salah dah. So sayang. Okay, memang kamu faham nak comparekan dia punya indeks kan. Tapi sebab salah salin dia punya indeks tu, tengok dah salah dah. Okay, Tasha? Careless Okay, nanti betulkan balik. Okay, ini siapa punya? Zafira. Okay, betul lah. Zafira betul juga. Ini siapa? Tak siap lagi. Ini tak siap lagi. Okay, Aina pun tak siap lagi. Tapi sini nampak betul. Tapi ni pun kesilapan. Di sini, ni careless mesti selalu pelajar buat lah. So, tengok Aina di mana kesilapan you. Boleh siapa bagi tahu kesilapan Aina ke mana? Ini betul dah. Ini betul. Line ni betul. Ini pun betul. Memang dibanding betul. Tapi jawab salah di sini. Macam mana boleh 3 tambah 1, Aina? Padahalnya 3x. Kita cari sebutan yang sama. Ini sama adalah 3x dengan 2x. Cari kawan dia yang ada kawan yang sama kan, nombor dengan nombor, ada pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. So dah sini dah terus ni salah dah sebab dia pergi 3 tambah x.
Ada Aina? Oh, Aina. Mau respon? Boleh buka mic? Yes, teacher. So nampak kesilapan kat anda kat mana tak? Ini 2x dengan 3x ni. Ni x sudah hilang. Ni pergi 3 tambah 1 jadi 4. So jawapan salah. Okey, sebab ini banding ini saja. Maknanya ini 3x. Ini tinggalkan yang 1 di sini. Okey, 3x kita kekalkan di sini. 2x bawah sana jadi tolak 2x. 3x tolak 2x tinggallah x. 3 tolak 2, 1 kan? So tinggallah x. X sama dengan negatif 1 lah. Boleh? Aina? Boleh, cikgu. Okey, yang lain tu okey ya. Cikgu dah terangkan macam mana jawabkan soalan ni. Okey, Ranjana dah betul dah. Okey, mana pula yang lain punya respon? Rezai, Amar, semua kat mana? Anis, Kalisa, Selfie, Alia, Dayana. Mana lagi kamu punya jawapan? Hazika? Ini saja orang yang berapa orang saja yang hantar kat sini. Ini yang hantar tu cikgu ada rekod PBD. Dengan Shanu ada lagi tak hari ni Shanu? Dah terkeluar dah. Nah, Syafriza pun tak ada kan? Sini jawapan. Syafriza pun tak ada. Yes, you hantar. Ali ada nama mana jawapan? Tak tulis nama. You hantar kat WhatsApp mana? Kejap. Hantar WhatsApp kat saya ke? Kejap. Saya tengok phone. Okey. Itulah cikgu kata suruh maklum hantar melalui WhatsApp. Ni pun Ailia Dayana cikgu dah terang dah. So you tahu mana kesilapan you ke tak? Jawapan salah ya. You pun sama, you dah sini dah betul, sini salah mula. Cikgu dah tanda balik dah mana yang silap. Seperti silap kesilapan Aina tadi. Okey, macam kesilapan Aina. Rezai, Rezai tak siap lagi tu. Separuh aja. Mana jawapan nak cari nilai X tu. Okey, Syafriza baru nak hantar je semua. Okey. So sekarang dah nampak cikgu dah terangkan mana yang silap tu kamu kena betulkan balik. Okey. Zika. Okey, dah lah. Okey, semua dah faham untuk soalan ni. Siapa lagi belum hantar? Mana Amar? Amar punya belum lagi. Kenapa Amar punya lagi? Azika dah, Syafriza sudah, Alia Dayana sudah. Rezai punya tak lengkap jawapan. Rezai punya tak lengkap. Kamu tak bagi jawapan X dulu. Okey, kamu hanya separuh lagi saja. Okey. Wani ada buat dah Wani? Mana jawapannya Wani? Teacher saya baru hantar. Baru hantar ke mana? Baru hantar saya kat WhatsApp. Okey, baru hantar. Itulah cikgu semak seorang-seorang. Okey, Wani. Okey. Okey, betul. Okey, so kita tengok soalan kedua. Okey, sebelum pergi soalan kedua, cikgu tunjuk dulu macam mana guna calculator untuk dapat jawapan. Kamu boleh guna calculator untuk dapatkan jawapan. Bukan kata terus tulis jawapan, tapi kamu boleh guna calculator untuk semak. Okey, kita ambil ni kan. So, 4 kuasa 2x tolak 1. So kita tekan kalkulator anda. Semua sama-sama ada kalkulator bersama ke dah boleh tahu guna? Siapa dah pandai guna kalkulator untuk dapatkan jawapan? So kita 4, kita tekan 4. Okay, kuasa 2x tolak 1. Kuasa ini kuasa. Butang ini adalah kuasa. Nampak cikgu tinggal kat sini kan? Ini adalah kuasa. So ini kuasa. Okay, 2x. 2x. So mananya guna x tu? X tu ingat di sini tekan alpha tutup kurungan. Ini adalah 2x. Nampak dia x kat keluar tu. 2x. Lepas tu tolak 1. Ini operasi tolak 1. Okey. Lepas tu sama dengan, jangan tekan sama ni dengan ni ya. Jangan tekan sama dengan ini. Sama dengan kita kena guna sama dengan di sini yang ada merah tu. So kita tekan alpha, tekan cal. C-A-L-C tu. Baru dia keluar sama dengan. Lepas tu 64 kuasa x. Kita tekan 64. Okey, ni kuasa X sama, kita guna alpha tutup kurungan. Okey, lepas tu baru tekan sama dengan ini. Bukan tekan sama dengan ini. Salah. Tekan shift soft. Lupalah cikgu. Siapa yang dah tertekan tu tak tekan balik. Ini shift, ini cal. So dia tekan X sama ni kan. Tanya apa kan? Baru tekan sama dengan. Tekan shift cal dulu, baru tekan sama dengan. So dia akan tunggu sebentar lah. Dia akan generate. Ini lambat pula. Nanti dia akan tunjuk jawapan X sama dengan 1. Kenapa tak boleh? Kalkulator cikgu? Tak boleh tu, cikgu cuba semula. Okey. 4. Okey, cuba buat kurungan. 4 kuasa. Okey, ni 2X. 2X. Tolak 1. Ni respon lambat sikit ini punya kalkulator kalau guna apa ni?
class width tu mudah sikit. Ingat dia punya equal sign guna ini ya. Sama dengan 64 kuasa X. Kuasa X alpha X. Alpha X. Okay. Baru tekan shift solve. Okay. Sorry, tekan 2 kali. Lupa tekan 2 kali. Jawapan negatif 1. Tekan shift solve 2 kali. Mohon maaf ya. Ni X sama dengan negatif 1. Jawapan lah. Ni siapa ni? Tasha tu. Negatif 1 bukan 1. So, nampak caranya nak guna kalkulator. Semula. Nak cikgu buat semula. Okey. 4 kuasa. Okey, kalau sebab dia kuasa ni ada 2 melibatkan 2 sebutan untuk selamat buat kurungan. 2 yang X tu ingat alpha tutup kurungan. Tolak 1 tutup kurungan. Okey, ingat tanda sama dengan jangan tekan ini. Tekan yang ini alpha cow. Okey, lepas tu 64 kuasa X alpha tutup kurungan. So dia akan exactly sama dengan yang ini. Lepas tu tekan 2 kali shift cow. So shift cow. Baru jawapan. Tadi kenapa naik 1? Sebab dia ada memory. Kali pertama punya soalan cikgu dah buat kan. Dia jawapan kali pertama shift solve tu adalah jawapan yang sebelumnya. Sebab cikgu tak clear memory tadi. So dia bagi jawapan. Okey. Kalau siapa ada calculator ini, mudah sikit. Ini cikgu tunjuk calculator lah. Siapa yang nak. Okey. Kalau siapa guna laptop, kalau nak gunakan calculator atas laptop ni, boleh cikgu nanti share dekat Telegram. Cikgu boleh guna ini macam cikgu punya lah. Kat guna komputer. Boleh guna kat komputer. Okey. Tengok ini pula. Okey, ini bagi besar sikit. Okey. Okey, nampak kan? Ini calculator ni. Okey. So dia sama tapi ni dia nampak seperti mana soalan di sinilah. 4 kan? 4 di kuasa terus kamu boleh guna kuasa ini. Kuasa 2. Okey, lepas tu X memang X juga, alpha tutup kurungan juga. Okey. Tolak 1. Okey, dia punya paparan seperti dalam kita punya buku teks. Kalau macam tadi punya kalau guna ini dia bukan macam tu kan. Kamu dia ada memang guna simbol yang ada arrow tu. Okey? So sama kita alpha sama dengan salah dah. Dia kena turun bawah dulu. Okey. So alpha sama dengan ini ada jadi 64. Okey. Kuasa pula X pada alpha yang ni tutup kurungan. So dia exactly sama dalam kita punya paparan yang apa yang cikgu buat di sini. Betul tak? So sama juga kita tekan shift tapi dia butang lain sikit ya. Kalau ini dia dekat bawah, ini shift ini. Soft. TILC. Okey, terus X sama dengan negatif 1. So calculator 2 yang berbeza tu cara lain sikit lah. Lain sikit. Okey. Dia terus jawapan negatif 1. So that's why cikgu kata kalau siapa yang ada nak beli calculator baru, cikgu sarankan guna yang class width ini. Sebab dia berpaparan seperti dalam buku teks. Lebih mudah. Kurang sikit kesilapan yang kamu buat. Kalau kamu yang ini sebab kalau baca lampu pecahan tu kamu guna macam ini. Kalau pecahan kena 1/4 kamu akan jadi macam ni L. Kalau sini dia 1/4 dia terus kata 1/, dia memang dalam buku seperti buku. Nampak jelas kan perbezaan antara dua jenis kalkulator itu. Tapi siapa yang ada nak beli baru boleh sarankan beli inilah. Kalau siapa yang memang dah ada ini tak nak ubah tak apa. Boleh saja pakai tapi cara lain-lain je lah. Okey. So guna kalkulator untuk semak jawapan anda. Okay. So sekarang pergi soalan yang seterusnya. Satu lagi soalan. 2 soalan aja. Dah siap tu kita boleh habiskan kelas ni. Sebab sampai pukul 2 kan. Okay, cuba. Okay, cikgu bagi 5 minit. Okay. Tadi yang tak sempat buat tu tolong buat semula. Cikgu dah terangkan. Ni cikgu bagi 5 minit ya. Tadi 4 kan. Ini bagi 5 minit. Okay, sebenarnya kena cepat. Kamu tak boleh lama-lama dengan satu soalan. Masa exam tu nanti tak sempat. Okay? Tak cukup masa untuk siapkan semua soalan. Yang pentingnya tukar asas dulu. Kalau asas tak sama. Okay, asas dah tukar sama baru gunakan hukum indeks untuk selesaikan. Senyap saja sebelum buat kerja. Khusyuk aja. Okay, 3 minit lagi. Okay, cikgu cuba tengok respon. Okay, dah mula tulis. Okay. Seperti mana tadi, macam tadi, siapa yang tak boleh tak respon sini, hantar melalui WhatsApp kepada cikgu. Orang yang samalah macam Rezai semua tu, boleh hantar melalui WhatsApp. Tapi saya tak nampak Amal buat hantar kamu punya jawapan. Orang yang tak respon tu nanti cikgu tak bagi markah tak bagi reward dalam kelas 7. Respon sahaja cikgu bagi markah tambahan. Ini ramai tak ada ya. Aina dah terkeluar ke? Aina ada lagi, okey.
Okey, lepas tu Amar. Amar, ada lagi tak Amar? Mau respon? Anis, Khalisa. Ada. Khalisa, Melissa tak ada. Alia, Dayana ada kan tadi? Sudah keluar? Ada lagi. Syafriza. Okey, ada lagi. Safira, Syahira. Nurul Syahira ada. Nurul Syahira tak ada. Ranjana, ada lagi tak Ranjana? Ranjana ada lagi ya. Safi sudah tak ada. Ada. Safi pun tadi tak hantar kerja. Safi tak ada. BD tadi tak hantar. Syafira ada lagi ya. Okey. Shanu tak ada hari ni. Macam tadi macam ada masuk sekejap kan Shanu? Ke dah terkeluar dah? Siti Nurhazika, Saufia tak ada. Talita tadi pun nampak dia masuk. Sudah keluar ya. Lain tak elok. Betul tak tadi Talita ada kan? Cikgu tak sempat tengok keadaan tadi. Baru sekarang nak tengok. Tinggal sikit aja orang. Okey, teruskan ya. Okey. Go. Yes. Arjana? Teacher, just now teacher can hear me. When? Just now, like I was giving answers every time. Teacher cannot hear me. No. Sometimes yes, sometimes no. Why? Oh, because I was Now, before this I was wearing earphone, so I was getting answers. So teacher can hear me. No. Now I just can hear your response. Just now no. Maybe your okay, time's up. Maybe your headphone problem is it? Yeah. When you speak, you see your icon. When you see your icon got blinking like that, then that means that the audio is okay lah. Yeah, if you I was see talking. so you have to, or if you see no response from teacher, maybe you can type at the chat, teacher, can you hear me or not? Now I can hear you lah. Okay. So now we check on the answer. Okay, not yet finish. Pada finish first. Ranjana, cepat habiskan dulu. Ini pun sikit lagi. Cikgu bagi. Okay. Ini pun, tahu ini Elisa punya tulisan. Tasha pun sudah siap. Zafira dah siap. Okay. So kita tengok jawapan betul ke salah nanti ya. Adlin punya ni. Okay. Aina belum siap juga. Okay, ini saja respon kat sini. Yang lain tu semua melalui WhatsApp ke? Cepat. Kalau kat sini kan 12. Okay, tunggu lagi sekejap. Ada yang hantar dah? Ke belum? Okay, Wani sudah hantar. Okay, sekejap cikgu tengok ya. X tolak 3 sama dengan 1. Okay, kita dah silap dah. Ni selalu pelajar buat kesilapan macam ini. Wani sini dah salah. Tengok, guna yang ni. Ni selalu pelajar buat kesilapan. Wani semak balik, kenapa kamu salah? Tengok kamu punya cara kamu buat tu. Apabila nak samakan indeks, kita tengok dulu. Kalau darab, asal sama darab tu kita guna hukum indeks mana satu? Okey, Alia. Pun sama. Cikgu tahu untuk soalan macam ni semua yang buat salah macam ni. Nanti cikgu baru terangkan balik. Ni silap di sini. Atas ni kalau tukar asas kamu tak ada masalah, boleh buat. Tapi sampailah nak selesai tu jadi masalah. Alia Dayana pun silap, salah. Kena semak balik mana kesiapan. Rujuk hukum indeks yang pertama. Okey. Hukum indeks yang ni tu. Okey, siapa lagi? Hantar WhatsApp. Okey, sambil-sambil tu tengok kat sini lah mana yang dah siap. Okey, Zafira punya. Okey, so tengok dulu Zafira punya. Okey, sebab masa cikgu tak boleh suruh kamu terangkan satu-satu dah. 1.52 dah. Mungkin ada yang mungkin dah lapar dah. 5.2 ni tak ada masalah. Sekarang kamu dah tahu macam mana nak tukarkan asas yang sama. Okey, ni betul. 5.0. Okey, bagus Zafira. Ini tambah. Kenapa tambah? Sebab tadi ada ramai buat silap, dia buat macam ni. Dia pergi darab. So kalau darab dah salah, kenapa? Kamu tak guna hukum indeks dengan betul. Ni buat ni salah ya. Tambah tu betul sebab ini kenapa? Ini asas sama kan? 5 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa 2x tolak 3. Maknanya kita guna hukum yang pertama, A kuasa M darab dengan A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. So makna di sini betul lah. Bagus Zafira. Ni 3 tolak 1. Ni ada silap ke tak? Selalu pelajar 2 tolak 3 dia jadi 1. Ni betul lah. Kebetulan betul. 2x tolak 1
So bagus Zafira, good job. Pat your shoulder, bagi tahu tahniah kepada Zafira, betul. Okey, bagus. Okey. So yang terusnya siapa pula? Tadi yang cikgu dah komen tentang silap tu, bukan kebetulan. Tasha, Tasha pun mana silap, dia dah betul sini boleh tambah. Tasha kat sini kenapa jadi kosong? Betul memang kosong, 5 kuasa kosong kan? Kosong. Mana silap? Tasha kat sini kenapa you nak pindah? Kenapa you nak pindahkan 2x ke sebelah sana? Kenapa nak negatifkan dia? Ini jadi positif kan di sini kan Tasha? Kalau dia dah ada subjek, dah sebelah kiri tu dah ada positif, kita tak nak pindah sebelah sana. Kalau ini tengok sini 2 tolak 3. 2 tolak 3 adalah negatif 1. You pindah dah sini, di sini silap. Sini masih lagi betul. Tapi langkah yang ketiga ni dah salah. So dia menjadi salah. So ini sepatutnya 2x sama dengan negatif 1. Ataupun negatif 1 tambah 2x sama dengan kosong. So 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 ber-2. Tasha nampak kesilapan Tasha? Nampak. Careless, selalu careless Tasha. Kena hati-hati masa exam tu macam ni rugi sangat tau. Bukan tak boleh tapi sikit salah semua salah. Okay, nanti buat perbetulan. So orang yang seterusnya tak apa. Okay, bagus juga, good try. Okay, ni Elisa. Okay, Elisa okay, buat macam ni sama 1. Okay. Tiba-tiba dia ni sama kosong pula. So you faham Elisa kenapa kosong 5 kuasa kosong baru boleh samakan indeks Okay. Elisa, okay bagus, good. Okay, alright. Adeline, betul juga, bagus. Tania, Ranjana, tak habis lagi. So Ranjana boleh faham, boleh teruskan. Cikgu dah tidak terangkan dah. I'm just finishing it. Okay, doing it. Okay, good. Aina buat ini sini dah betul. Okay, Aina sini, sebelah sini. 1 tu you tak boleh sama dengan 1. You kena samakan dia punya asas dulu. Maknanya 1 adalah 5 kuasa kosong sebab kita guna asas 5. Kita guna asas 5. So sebelah kanan ni pun kena samakan. Kalau kita nak samakan indeks, pastikan setiap satu punya asas mesti sama. Kalau asas tak sama, kita tak boleh buat samakan macam ini. Sebelah sini betul tapi ini salah. Ini sepatutnya kosong ataupun sifar. Boleh Aina? Aina ada? Ada tak? Apa yang cikgu terangkan sini faham kenapa sini adalah salah kat sini? 1, ingat lagi tak? A kuasa kosong sama dengan 1. Hukum indeks ni. Apa-apa kuasa kosong mesti sama dengan 1. So ini kat depan ni kamu dah nak ubah jadi dia punya asas ada 5. So sebelah sini pun kena ubah dia punya asas jadi 5. Faham? Aina, boleh? Boleh teacher. Okay. So jadi ini adalah 5 kuasa kosong. So silap di sini juga. So betul kan? Okay. So kamu kena take note dah. Semua ada dah. Ada yang hantar WhatsApp tak? WhatsApp tak ada lagi. Mana Razai, Amal jawapan? Okay, Wani dah buat balik dah. Okay, betul dah Wani? Okay. Cikgu tak tanda dah, cikgu tak tengok. Okay, Syafriza. Okay, betul dah Syafriza. Anis Khalisa. Okay, betul dah Anis Khalisa. 5 kuasa kosong bukan 5 masa kamu tulis kat kertas, tak payahlah buat tanda yang anak panah tu. Anis Khalisa. You terus saja, tak payah buat yang ini. Sebab kamu buat kat sini, sebab kamu tak boleh type kan, dia beritahu saya. Kalau kamu dah buat kertas tu, you tulis saja kuasa seperti biasalah. Janganlah buat macam ni, Anis Khalisa. Tak payah. Kalau kamu tulis kat kertas tu, terus kepada 5 kuasa 2 macam ni. Okay, sebab mereka buat di sini dia nak bagi tahu cikgu faham sebab dia type kan dia tak akan ke atas. So cikgu tahu dia ini adalah kuasa. Kalau dia buat macam ni, cikgu ingat 52. Itulah mereka yang buat type kan di sini buat. Kalau kamu tulis kat kertas tu terus saja macam ni. Okay, Anis Khalisa, nanti kamu dah biasa nanti exam pun buat cara macam tu dah habis dah. Salah. Okay, Azika. Okay, Azika pun betul dah. Okay. Cikgu tak tanda tapi cikgu dah maklum lah. So dengar Azika, betul dah jawapan. Itu pun cikgu dah terangkan. Rezai ada buat tak ada Rezai? Amar. Mana Amar pergi dah? Mana Amar ada lagi? Mana jawapan Amar? Ali ada hantar lagi ke? Amar dengan 2 hero kita ni tengah buat, tak habis lagi. Okey. Hero-hero saya ni janganlah selalu tak tahu ke mana Kena buat juga. Cikgu tak terangkan kan? Lambat tak apa, asalkan kamu cuba. Jangan tak cuba sebab kalau kamu tak cuba tu nanti masa kamu nak suruh buat tu, cikgu tak tahu macam mana nak buat. Itulah cikgu tak nak. Sebab kalau kamu tak cuba memang kamu tak tahulah.
So cikgu macam tadi cikgu tunjuk calculator. Tengok macam mana kita buat. Dapatkan jawapan. Ini Aina punya kan. So tekan on. Okay, siapa yang dah siap tu boleh ambil calculator. Tekan sama-sama. 25. Okay, dalam kurungan, buatlah kurungan ikut dia. Kurungan 5 kuasa 2x tolak 3. So 5 kuasa, memang ini kuasa sebab dia ada dua sebutan. Kalau selamat kita buat lagi kurungan. 5, kena kuasa dulu. Kuasa, okay, dalam kurungan 2x, 2 yang x tu adalah alpha kurungan. Buat besar dulu screen dulu, lupa. Tak nampak. Okay, buat macam ni ya. Okay, tolak 3. Lepas tu tutup kurungan tapi kena tutup 2 kali kurungan sebab satu kurungan yang kat luar ni, satu yang untuk kurungan yang dalam ni. So 1 kali lagi. 2 kali kurungan Okay, sama dengan 1. Jangan lupa, jangan tekan sama ni. Kita pergi alpha cow. Sama ni dengan 1. Okay, lepas tu tekan shift cow. Ini jawapan tadi. So 2 kali. So tekan kali yang kedua shift cow. Processing, jalan. Jawapan 0.5. Okay, kalau kamu bagi jawapan dalam perpuluhan tak ada masalah. Kalau kamu nak tekan balik kepada pecahan, tekanlah ini 1/2 A/B/C itu. Okay, dah ada calculator, cikgu dah tunjuk caranya. Adakah lebih confident nak jawab soalan macam ini? Lebih susah ke lebih senang? Ada calculator, boleh semak jawapan. Mau respon yang lain tu, okey ke? Okay. So dah dapat ada calculator tu, ada boleh semak jawapan, so confident lah kamu guna calculator semak buat dulu. Okay, lepas tu jawab. Kalau jawapan yang kamu dapat tu tak sama dengan yang calculator, mesti something wrong. So cari mana kesilapan anda. So sebab kadang-kadang kamu masa exam tu kamu kalut kan, ataupun stress, sudah lupa. So tends to make careless mistake. Okay, so ada calculator, boleh guna calculator untuk semak jawapan. Okay. Semua dah pandai guna kalkulator ke tak? Tak pandai tu kena test sampai pandai ya. Cuba sampai pandai. Cuba sampai, kalau tak nanti masa exam tu kamu rugi sebab ada kalkulator yang boleh membantu anda untuk semak jawapan tapi kamu tak pandai nak guna. Okey. So, dah pukul 2 dah. Okey, yang lain-lain tu yang tak sempat tu tolong hantar lepas ni. Okey. So, yang ini, okey, lepas ni ini seperti biasa Tam dekat ruangan chat. Dah buatlah 2 soalan lagi. Adakah sekarang ni lebih menguasai ataupun masih lagi horizontal ataupun thumbs up, sudah rasa bolehlah buat. Okey. Dan lebih confident untuk nak jawab soalan untuk selesaikan masalah. Macam mana? Okey. So ini exit ticket. Okey, boleh saja respon apa-apa. Summarize what you have just learned. Apa yang kamu dah belajar. Boleh respon kat padat ataupun respon dekat ruangan chat. Masih lagi horizontal. Sebab memang kena banyak praktis. Okay, so homework untuk hari ini buat soalan ni. 4.2 soalan 1. Okay, lepas tu intensif. Maknanya ini adalah latih, satu adalah latih diri. Adalah latihan intensif, okay. Intensif buat soalan 2, 3, 4. Okay, ni 4 soalan sahaja. 4 soalan. So untuk yang latihan kerja kumpulan tu, macam mana semua boleh? Kerja kumpulan tu ada masalah tak? Memang seorang buat ke memang kamu ada berbincang dalam WhatsApp group? Bincang dalam WhatsApp group. Ada bincang dalam WhatsApp group. Semua kerja kumpulan ada. Bukan buat seorang-seorang. Kalau ada ketua yang lapor kepada saya yang ada yang tak beri kerjasama, makna cikgu tak bagi maka untuk kerja kumpulan lah. So ini 4.2 soalan 1. Okey, dengan 4.2, okey 4.2 soalan 1. Kejap. Soalan 1 ada 3 soalan tu kan. So ada 3 soalan. Lepas tu soalan 2, 3 dengan 4. Tu contohnya 7 soalan lah. Okey. Boleh Kalau ada soalan tak boleh buat, boleh sahaja PM cikgu untuk tanya. Okey, jangan malu nak tanya. Okey, cikgu akan membantu dalam WhatsApp ataupun Telegram sahaja. Kalau kamu senyap-senyap sampai bila pun tak boleh buat. Selfie, you hutang pada saya 2 soalan, 2 jawapan tu. Siapa yang tak hantar, amal pun sama. So nanti cikgu tak bagi markar. So untuk yang ni, semua yang ada di sini, Aina, Radhi ada buat kan? Okey, boleh tambah markar. Amal tadi tak respon. Kalau nanti you respon, saya tambah markar kat you. Anis Kalisa,
Ada, tadi respon kan? Natasha ada. Alisa ada. Okey, Melissa ni tak ada. Alia Diana ada. Syafriza ada. Zafira ada. Okey, Syahira tak ada kan? Syahira tak ada. Okey, participating ini. Okey, Ranjana ada. Okey, Rezai ada tapi tak lengkap lagi. Safi tak ada respon. Nanti dengan respon cikgu tambah. Syafira ada. Shanul tak ada. Hazika ada tak? Hazika ada kan tadi? Respon kalau cikgu tak bagi markah, bagi tahu. Ni semua tak ada. Ada. Hazika cikgu dah bagi markah. Cikgu Safia tak bagi. Talita tak ada. So yang tadi tak hantar saya jawapan tu, cikgu tak bagi lagi markah tambahan tu. Nanti kalau lepas ni kelas kamu hantar, cikgu tambah balik. Nanti kerja kumpulan tu cikgu akan tambah juga dari sini lah. Ini nampak ni adalah markah untuk kerja kumpulan. Okey. Kalau kerja kumpulan tu contohnya kumpulan 3 dengan 4 tu saya bagilah tambahan markah sebab cikgu nampak kamu buat apa ni dalam PowerPoint dengan PDF tu lah. Untuk kumpulan 1 pun cantik. Kumpulan 1 punya pun cantik. Okey. So kumpulan 3 ada teamwork. So kumpulan 3 pula cantik, dia usaha, dia working hard. Okey. So dia buat lagi, dia participate juga, dia hantar kerja, ada on task, ada okey 3 markah lebih. Kumpulan 5 sebab ada ketua yang kata ada yang tak terlibat. So ini saya bagi yang 3 orang sajalah. 3 orang saja ya. Ada dari macam mana? Okey. So maknanya hanya kalau nampak tak kamu punya markah kumpulan tu tak ada meningkat. Tapi individu ada. Itulah cikgu nak kamu pastikan teamwork ada. Sebab nampak sini kalau macam ni kumpulan tu markah dia tak akan naik tapi dia ada individu sahaja markah. Markah individu ada aja. Okey. So ini adalah ada kerja working hard dengan working hard. Okay. So tadi lagi satu ada apa cikgu bagi? Teamwork, working hard, participating. Okay, ini participating. Dia dah lebih tu dia bagi lebih satu aje lah. Okay. So untuk kumpulan 1 pun ada, semua buat kerja kan? Semua ada kan? Tadi yang kata I tak pasti, ini yang ketua yang maklum kata semua ada. Okay, ada teamwork. Lepas tu ada pula working hard. Kumpulan 2 punya cikgu tak tengok ada semua ada. Lepas tu lagi apa? Participating, ada teamwork. Working hard tu cikgu tak bagi sebab dia kurang menarik. Dia punya jawapan tapi jawapan betul lah. Tapi kurang menarik dia punya presentation tu. Okay? So maknanya tak bagi effort lebih untuk presentkan jawapan anda. Okay, so itu setakat ni kamu punya markah keseluruhan. Kamu boleh semak melalui kelas 7. Okay, kalau boleh login masuk. So ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tamatkan hari ni? Cikgu buka kepada soalan kepada siapa semua. Kalau tak ada, boleh keluar daripada Google Meet. Kita jumpa hari Khamis. Okay, bye semua. Thanks, teacher. Okay, thank you kelas. Thank you, Cik. Okay. Thank you, teacher. Thank you.